Salam sejahtera dan salam sayang USM. Saya ingin mengucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Syariza bin Nazri selaku pensyarah kita. Kumpulan kami ingin membentangkan hasil tugasan kajian kita yang bertajuk Isu Kajian Tingkah Laku Etika di Jabatan Sumber Manusia Syarikat IKEA. Diharapkan pembentangan ini dapat memanfaatkan semua pihak. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kita seperti yang tertera. Adakah anda bersedia? Jom kita mulakan. Ini adalah senarai isi kandungan yang akan dibentangkan oleh setiap ahli kumpulan kita secara terperinci sebentar lagi. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Muhammad Akil Encik Ibrahim dan nombor meja saya adalah JG stroke 11866 stroke 20. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan untuk kajian kami ini. Pengenalan. Tajuk yang kami pilih adalah Sumber Manusia. Okay. Sumber Manusia bagi syarikat IKEA. Okay, sumber manusia merupakan salah satu jabatan yang paling penting dalam pengurusan sebuah syarikat. Hal ini demikian kerana sumber manusia banyak melibatkan kebajikan pekerja yang mengendalikan syarikat. Maksudnya kat sini, sumber manusia ni dia mengurus pekerja yang bekerja dalam syarikat. Jika jabatan ini tidak diurus dengan baik, maka pihak syarikat berkembangan besar bakal mengalami masalah dari segi pengurusan pekerja. Sebagai contoh, pekerja mogok disebabkan tidak mendapat gaji yang setimpal ataupun pekerja dari segi OT tidak dibayar ataupun kebajikan pekerja tidak dijaga oleh pihak-pihak pengurus. Jadi jika jabatan ini tidak diurus dengan baik, permasalahan yang saya sebut tadi berkemungkinan berlaku. Syarikat IKEA. IKEA mula beroperasi pada tahun 1943 di Sweden oleh Ingvar Kamprad. IKEA ialah peruncit antarabangsa bagi kelengkapan rumah yang menawarkan reka bentuk berkualiti tinggi pada harga berpatutan untuk produk dapur, bilik mandi dan aksesori serata dunia untuk mencipta perabot mereka sendiri. IKEA ialah peruncit global dengan 341 lokasi di 38 negara berbeza seperti Jerman, Amerika Syarikat, Perancis, Itali, United Kingdom, Sweden, Sepanyol, Kanada, Rusia, China dan lain-lain. IKEA komited untuk menjadi tempat kerja terbaik untuk beribu-ribu pekerja di seluruh dunia. IKEA menggunakan Voice, tinjauan seluruh syarikat untuk memantau pendapat pekerja tentang pelbagai aspek pekerjaan mereka di IKEA. Masalah gaji. IKEA memilih pekerja yang tiada pengalaman dan bakat untuk beberapa jawatan supaya syarikat boleh membayar gaji yang rendah untuk pekerja yang baru. Gaji yang dibayar hanya sekadar gaji dan tiada apa-apa faedah lain seperti insurans medikal atau diskaun kepada pekerja IKEA. Waktu bekerja juga melebihi daripada gaji yang dibayar yang membuatkan pekerjanya tidak cukup waktu cuti dan rehat. Cadangan dan penyelesaian untuk masalah gaji ini ialah dengan menambah gaji pekerja yang sedia ada daripada mengambil pekerja baru dengan gaji yang rendah kerana pekerja yang sedia ada sudah pasti mempunyai pengalaman dan cara kerja yang lebih cekap. Seterusnya, IKEA perlu memberi faedah kepada semua pekerja sekurang-kurangnya faedah insurans kerana setiap pekerja pasti mempunyai risiko pada waktu bekerja. Dan yang terakhir, pekerja yang sedia ada ditambah bayaran gaji dan dikekalkan jika dibandingkan dengan menambah pekerja baru yang tiada pengalaman. Ia boleh jadikan pengurusan kerja itu menjadi lebih sistematik dan cepat untuk disiapkan. Selamat sejahtera, saya Sujitra. Saya ingin bercakap tentang isu sikap. Isu sikap pekerja. Pertama sekali adalah isu komunikasi, iaitu komunikasi merupakan elemen yang penting dan utama untuk membangunkan sesebuah organisasi. Tetapi bukan semua pekerja atau majikan boleh berkomunikasi terhadap satu sama lain tanpa menyakiti atau tanpa
memberikan masalah sebab bukan semua pendapat boleh diterima oleh semua orang. Ini akan menjadi konflik antara satu sama lain dan pekerja-pekerja tersebut tidak akan bekerjasama dalam tugasan mereka. Saya ingin memberi sedikit cadangan dan penyelesaian untuk mengatasi isu tersebut. Antaranya adalah pekerja-pekerja tersebut perlu membuang sikap ego mereka dan perlu bekerjasama antara pekerja-pekerja mereka. Selain itu, pekerja juga perlu berfikiran rasional dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Isu kedua adalah isu sambil lewa bekerja. Setengah pekerja tidak akan menepati masa yang diberikan oleh majikan dan tidak menyiapkan tugasan yang dikehendaki oleh majikan. Ia akan memberi kesan kepada para pekerja yang lain dan ia akan mewujudkan sikap yang tidak puas hati dan dengki terhadap pekerja yang mempunyai sikap begini. Cadangan dan penyelesaian yang saya ingin memberi untuk mengatasi masalah ini adalah semua pekerja perlu menjaga hubungan baik dan majikan perlu menjaga hubungan yang baik dengan pekerja. Majikan perlu mengambil inisiatif untuk memberi kepercayaan kepada pekerja dan juga memberi penghargaan kepada pekerja dengan kerja yang dilakukannya. Sekian ialah pembentangan saya untuk sikap pekerja. Saya, Goh Yu Siang, akan membentangkan isu kajian yang ketiga iaitu masalah perekrutan pekerja di syarikat IKEA. Seperti yang kita tahu bahawa masalah utama yang wujud semasa proses perekrutan pekerja adalah kekurangan penyesuaian dengan budaya tempatan. Di negara-negara yang berlainan, budaya diperlihatkan begitu banyak. Oleh itu, ia telah menjadikan satu kesukaran bagi Jabatan Sumber Manusia syarikat IKEA untuk memilih individu yang terdiri daripada budaya yang berbeza. Contohnya, pelancaran IKEA di Amerika Syarikat tidak memberikan sebarang jawatan kerja atau huraian kerja kepada pekerja tempatan. Ini telah menyebabkan ramai rekrut baru di Amerika Syarikat berhenti kerja selepas beberapa bulan kerana terdapat wujudnya dengan jurang antara nilai yang sedia ada dan jangkaan syarikat IKEA. Namun begitu, fenomena yang sebaliknya telah berlaku dengan pekerja di Perancis yang mengamalkan budaya Adlerism di mana budaya tersebut menggalakkan individu hanya melakukan perkara yang disuruh sahaja. Sebagai penyelesaian bagi isu tersebut, syarikat IKEA perlulah menyatakan atau highlight nilai dan budaya syarikat IKEA dengan jelas. Tindakan ini membenarkan para pemohon lebih jelas dengan persekitaran yang dipilih supaya dapat mengelakkan penarikan diri selepas bertauliah menjadi pekerja IKEA secara rasmi. Selain itu, pengurus-pengurus atau syarikat-syarikat induk di IKEA perlulah mempromosikan kejayaan pengurus-pengurus daripada pelbagai negara dalam sesebuah syarikat supaya menjadi teladan kepada para pekerja dan pengurusan di syarikat IKEA. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Amir Ahmad bin Zulkifli akan menerangkan mengenai isu penstrukturan polisi. Isu yang seterusnya ialah isu penstrukturan polisi berkaitan dengan Jabatan Sumber Manusia IKEA merupakan suatu polisi terhadap peranan pekerja yang menyebabkan agihan tugasan yang tidak seimbang dan membebankan. Penstrukturan polisi yang diimplementasikan oleh IKEA yang dikenali sebagai Organisation for Growth adalah untuk menyesuaikan semula peranan pekerja dan menyusun semula jabatan-jabatan yang terdapat terhadap organisasi IKEA. Namun polisi ini telah membawa kepada kadar pusing ganti pekerja yang tinggi kerana mereka berpendapat pelaksanaan dasar yang diimplementasikan adalah sama sekali tidak adil. Hal ini berpunca kerana
mana pekerja merasakan hak mereka dieksploitasi kerana berlaku situasi penurunan pangkat dalam organisasi syarikat. Misalnya daripada pengurus terhadap suatu jabatan telah diturunkan kepada pekerja biasa berdasarkan temu ramah oleh Business Insider. Tambahan lagi, pensuturan polisi dalam menyesuaikan peranan pekerja mengundang ketidakpuasan kepada pekerja kerana setengah peranan pekerjaan tidak sesuai mengikut kemahiran insan terhadap seseorang individu. Justru, titik tolak di sini adalah kesanggupan mereka untuk menyumbang produktiviti kepada syarikat merupakan solusi terhadap isu pensuturan polisi. Pensuturan polisi terhadap penyesuaian semula peranan pekerja jika mereka diberikan posisi yang baru, pekerja ini seharusnya juga mendapat pempasan yang setimpal dengan posisi baru mereka. Syarikat IKEA seharusnya melaksanakan pensuturan polisi di mana polisi ini dapat meningkatkan produktiviti pekerja melalui pampasan yang selaras dengan tanggungjawab yang digalas oleh pekerja ini. Hal ini perlu menjadi timbang tara terhadap syarikat IKEA agar teori dua faktor Herzberg diaplikasikan secara holistik untuk menjadikan pensuturan polisi ini secara efisien. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Isu kelima, latihan berskala besar. Isu ini berlaku kerana pihak pengurusan IKEA perlu mengambil jumlah pekerja yang ramai dan pada waktu yang sama dia perlu memberi latihan dalam skala yang besar. Perkara ini berlaku kerana pihak IKEA ingin membuka cawangan baru. Sebagai contoh, IKEA ingin membuka satu cawangan baru di Kelantan. Jadi mereka perlu merekrut ramai pekerja secara serentak dan memberi latihan dalam skala yang besar. Dan pekerja-pekerja baru ini tidak mempunyai pengalaman dalam bagaimana IKEA beroperasi. Jadi risiko kualiti pekerja akan menurun dan ini akan menyebabkan hasil jualan IKEA juga menurun kerana kualiti tidak dijaga dengan baik. Cadangan penyelesaian bagi isu latihan berskala besar ini adalah pihak IKEA cawangan baru ini perlulah mengambil pekerja dari Jabatan Manusia, dia ambil dahulu, diikuti oleh pekerja dari bahagian pemasaran, Jabatan Reka Bentuk, Jabatan Operasi dan pengurusan. Dan pekerja-pekerja yang baru dilantik ini mereka perlulah membuat latihan di cawangan lain. Seperti kalau kita tengok kat Selangor ni, kita ada cawangan IKEA di Batu Kawan, Damansara, Cerah dan Johor Bahru tak salah saya. Dan mereka perlu buat latihan selama 1 tahun setengah. Perkara ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pekerja baru dalam mengurus cawangan yang baru. Ini juga untuk bagi memastikan kualiti pekerja berada pada tahap yang optimum. Maksudnya kat sini tadi pekerja telah kita ambil, mereka telah membuat latihan di cawangan lain. Dan setelah mereka habis dalam masa 1 tahun setengah itu, mereka akan pulang kepada cawangan yang ingin baru dibuka iaitu di Kelantan dan mereka akan melatih pekerja baru seperti customer service semua. Dan ini untuk memastikan kualiti pekerja berada pada tahap optimum. Seterusnya, saya Amir Rahman bin Zulkifli akan membuat segala rangkuman terhadap penghujaan di atas pembentangan ini. Di dalam sebuah organisasi, terdapat pengaruh individu dan organisasi yang mempengaruhi tingkah laku beretika. Pengaruh individu adalah nilai murni yang merupakan set nilai moral seseorang individu atau kawalan lokas. Pengurusan terhadap isu dan cabaran terhadap sumber manusia secara beretika serta mendapat kepercayaan penuh daripada pekerja akan meningkatkan kesetiaan mereka serta meningkatkan produktiviti. Komunikasi dua hala dan terbuka akan dapat membina persekitaran kerja yang kondusif. Pertimbangan mengenai peluang yang wujud, tanggungjawab terhadap persekitaran, pengguna, pekerja serta pengurusan syarikat semuanya mempunyai kepentingan yang tinggi. Berdasarkan penelitian terhadap kandungan isu-isu yang dikupas seperti yang
dibentangkan menunjukkan terdapat banyak strategi yang gagal kerana pengurusan sumber manusia yang tidak berkesan, iaitu pengabaian atau penindasan prinsip moral dalam pengurusan di mana kegagalan ini akan mengakibatkan ambivalensi bekerja. Oleh yang demikian adalah penting untuk mengamati peranan pengurusan sumber manusia dalam membentuk dan mengukuhkan etika perniagaan dalam berhadapan cabaran serta dilema etika yang dihadapi oleh semua syarikat-syarikat dan kepentingan fungsi sumber manusia untuk pengaplikasian dalam meningkatkan etika perniagaan khususnya terhadap syarikat IKEA. Malah hasil kupasan penulisan yang dibentangkan juga menunjukkan bahawa tanpa penerapan etika perniagaan yang berjaya, di mana hal ini bergantung kepada amalan pengurusan sumber manusia, maka perusahaan tidak akan berkembang. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.